Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terutamanya marilah kita bersyukur kepada Allah kerana Allah Subhanahu wa taala masih memanjangkan usia kita, dipertemukan oleh Allah dengan bulan yang penuh dengan keberkatan dan kemuliaan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah yang kita kerjakan sepanjang kita berada pada bulan yang penuh dengan keberkatan ini. Tidak lupa diucapkan kepada ahli jawatankuasa Surau An-Nur di atas usaha keras kalian untuk mengaimarahkan rumah Allah, dan di antara usaha gerak kerja kalian untuk memberi manfaat kepada penduduk setempat, walaupun kita tidak dapat hadir ke rumah Allah dengan sebab kekangan wabak penyakit yang menimpa dunia ketika ini. Kalian masih berusaha untuk melaksanakan tanggungjawab sebagai pendakwah, dan ini juga adalah tugasan kita bersama, yang mana urusan untuk menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala ini bukan hanya dipikul oleh mereka yang diberi oleh ilmu Allah semata, bahkan ianya menjadi satu tanggungjawab kepada umat baginda alaihi salatu wassalam. Dan sekali lagi kita mengucapkan syabas dan terima kasih kepada ahli jawatankuasa Surau di atas gerak kerja usaha yang baik sepanjang Ramadan, walaupun kita tidak dapat hadir ke rumah Allah. Sebaliknya, di antara inisiatif penyampaian ilmu sampai ke rumah kita, kediaman kita, melalui gerak kerja yang diusahakan oleh pihak surau ini. Dan kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan pihak surau dan juga tuan-tuan perempuan yang dirahmati sekalian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kesihatan yang baik kepada umat Islam di negara kita secara khususnya, dan juga umat Islam secara umumnya di luar daripada negara kita. Tuan-tuan, perempuan yang dirahmati serta dikasihi sekalian, kali ini kita ingin berbicara tentang insan yang terbaik di atas muka bumi. Seorang manusia apabila beliau berbicara, katanya itu diterima, katanya itu wajib diimani, ungkapan beliau itu wajib kita berpegang dengannya tanpa kita mempertikaikan ucapan baginda alaihi salatu wassalam. Adapun insan yang dimaksudkan ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita ingin berbicara tentang akhlak dan juga adab. Terutamanya kita berada pada bulan yang penuh dengan didikan ini. Ramadan adalah madrasah pendidikan yang mana kita akan melihat hasil yang disemai oleh kita apabila berlalunya Ramadan kelak. Adakah pendidikan tarbiyah yang diterima oleh kita sepanjang Ramadan ini ada kesannya kepada diri kita ataupun tidak? Ianya dilihat selepas berlalunya Ramadan. Tuan-tuan, perempuan yang dirahmati sekalian, jika kita lihat hari ini keadaan kita, keadaan umat Islam. Sebagai contoh, sekarang kita berada pada dunia teknologi tanpa sempadan. Jika kita lihat di laman-laman sosial terutamanya, dan kita melihat isu-isu tertentu, sebagai contoh, kita melihat komen-komen daripada umat Islam, terutamanya seolah-olah tidak ada perbezaan Ramadan dan juga bukan Ramadan. Ini di antara perkara yang mendukacitakan kita, iaitu di samping kita berpuasa, kita tidak menjaga panca indera, kita tidak menjaga ucapan kita, kita tidak menjaga
kita punya penulisan di dalam media-media sosial. Ini di antara apa yang kita lihat daripada hasil penelitian kita melalui media sosial, hasil daripada isu-isu yang berlega di sisi kita sekarang. Jadi tuan-tuan, perempuan yang dirahmati sekalian, kita kembali ingin berbicara tentang baginda alaihi salatu wassalam. Insan yang sepatutnya kita menjadikan tauladan di dalam kehidupan kita. Bersesuaian kita adalah umat baginda. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahumullahu ta'ala min hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود من الريح أجود بالخير من الريح المرسلة. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, pernah ia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah manusia yang paling pemurah. Manusia yang paling pemurah. Dan ada pun pemurahnya baginda alaihi salatu wasallam itu apabila baginda bertemu dengan Jibril. Dan manakala baginda alaihi salatu wasallam bertemu dengan Jibril, ianya berlaku pada setiap malam Ramadan. Maka baginda alaihi salatu wassalam akan mempelajari Al-Quran. Jibril datang dan mengajar kepada Rasulullah, baginda mempelajari Al-Quran daripada Jibril. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah manusia yang paling pemurah, dengan kebaikan lebih daripada angin yang menghembus. Melihat hadis ini mungkin kita ada beberapa persoalan yang kurang jelas. Kembali berbicara tentang Rasulullah, baginda adalah manusia yang paling pemurah. Di sini Imam Ibn Hajar Al-Asqalani saat ia mensyarahkan hadis ini, wal jud dalam bahasa Arab, paling pemurah tadi, iaitu i'ta ma yanbaghi liman yanbaghi wa huwa a'ammu min as-sadaqah. Pemberian daripada seorang yang sepatutnya kepada mereka yang berhak untuk menerimanya, dan ianya lebih umum daripada sedekah. Maknanya jud. Adapun Rasulullah tadi, kita kembali pada hadis tadi, adalah manusia yang paling pemurah. Artinya, melihat kepada pengertian makna hadis itu, ianya melihat kepada pemberian daripada seorang kepada seorang yang lain. Kepada seorang yang lain, dan ianya lebih umum daripada sedekah. Okey, sebagai contoh tuan-tuan perempuan, saat kita melihat kepada ungkapan baginda alaihi salatu wassalam tadi, menunjukkan Rasulullah adalah manusia yang paling pemurah. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah tidak pernah apabila baginda diminta, tak pernah baginda berkata tidak. Tak pernah. Orang datang jumpa Rasulullah minta sesuatu, tak pernah Rasulullah kata tak pernah. Ini menunjukkan atas pemurahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi bersesuaian hadis tadi berbicara tentang Ramadan. Ramadan biasa bulan lain pun Rasulullah memang pemurah. Apabila datangnya Ramadan, baginda alaihi salatu wasallam melipat kali gandakan sifat baginda itu, pemurah yang ada pada Rasulullah, ianya lebih digandakan apabila kedatangan Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua, pada hadis yang dapat kita ambil sebentar tadi, iaitu mempelajari Al-Quran, fayudarisuhul Quran. Jibril, maka ia mengajarkan baginda alaihi salatu wasallam Al-Quran. Hari ini sebagai contoh, bila kita lihat kepada ungkapan di atas, bila kita lihat kepada sabda baginda alaihi salatu wasallam itu, tadarus. Orang kita sebut tadarus. Tadarus kita baca, orang dengar. Betul, itu juga di antara maksudnya. Dalam waktu yang sama, bukan hanya sekadar kita mendengar dan kita membetulkan bacaan semata, sekurang-kurangnya kita perlu menghayati isi kandungan Al-Quran itu dengan kita bertadarus. Itu pada yang kedua.
Yang ketiga dapat kita ambil daripada hadis itu, yang mana kita melihat baginda adalah manusia yang paling pemurah dengan kebaikan. Paling bersungguh-sungguh dengan kebaikan. Apa jua kebaikan, baginda SAW adalah manusia yang paling pemurah. Digambarkan dalam hadis itu sebagai contoh seperti mana angin yang menghembus. Kita lihat angin yang menghembus. Kita tengok macam mana, bagaimana angin yang menghembus menunjukkan atas istiqamahnya. Menunjukkan atas perkara itu menjadi kesinambungan daripada kebaikan yang dilakukan oleh baginda SAW. Bersungguh-sungguhnya baginda SAW, pemurahnya Rasulullah, digambarkan seperti mana angin yang menghembus. Kita bayangkan angin yang menghembus, kita rasa senang dengan angin. Kita rasa sonok dengan angin yang menghembus. Inilah seperti mana perumpamaan yang digambarkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Baginda saat baginda melakukan kebaikan, ianya seperti mana angin yang menghembus, terutamanya melihat kepada konteks Ramadan dan juga amalan yang dilakukan oleh baginda SAW melihat kepada pemurahnya baginda itu. Jadi tuan-tuan, perempuan yang dirahmati serta dikasihi sekalian, jika tadi kita berbicara tentang Rasulullah, yang mana Rasulullah adalah manusia yang paling bersungguh-sungguh dengan kebaikan, manusia yang paling pemurah. Bahkan Rasulullah apabila memberi, ini gambaran daripada para sahabat, seorang apabila memberi tidak takut dengan kefakiran. Tak takut dengan kefakiran. Kita hari ini kalau kita beri, ya Allah, saya, tuan-tuan, perempuan, kita memberi, kita akan melihat kita akan bankrupt. Habis dah aku. Duit aku habis semua. Itu kita. Manakala Rasulullah apabila baginda memberi, seorang manusia yang tidak takut dengan kefakiran. Kembali kita berbicara tentang konteks perbicaraan kita, iaitu perihal kita menjaga ungkapan kita, yang mana sekarang kita berada pada didikannya Ramadan. Bahkan Rasulullah SAW adalah insan yang sempurna. Insan yang sempurna. Baginda telah menunjukkan kepada kita cara yang terbaik untuk kita mendepani perilaku yang tidak baik di dalam diri kita. Terutamanya kita menjaga panca indera kita sepanjang Ramadan. Melalui hadis yang diriwayatkan oleh baginda SAW min hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kullu amali ibni adam yudha'af al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila sab'imi'ati dha'fin qala Allah azza wa jalla illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bih yad'u shahwatahu wa ta'amahu min ajli lis-sa'imi farhatani farhatun 'inda fitrih wa farhatun 'inda liqa'i rabbih wa la khulufi fihi atyabu 'inda Allah min rihil miski. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang mana pada hadis ini ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, setiap amalan anak Adam itu dilipat kali ganda. 10 kebaikan digandakan. Daripada kebaikan dilakukan olehnya dilipat kali ganda dengan 10 gandaan. Sehingga 700 kali ganda. Sebagai contoh, saya bersedekah RM1. Yang mana di situ adanya gandaan 10 kali ganda. Sehingga 700 kali ganda. Ini adalah gandaan yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala berapakah kadar gandaannya. Bahkan di sini di dalam suratul Baqarah juzuk yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mendekatkan kepada kefahaman kita dalam bab sedekah ini. Sebagai contoh, dalam bab sedekah, saat kita memberi, suratul Baqarah muka surat 44 ayat 261, ayat 261 juzuk yang ketiga. Terus saya baca terjemahannya. Perumpamaan bagi orang yang mendermakan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 biji. Allah melipat kali gandakan.
Perumpamaan, bagi orang yang mendermakan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat kali gandakan bagi sesiapa yang dikehendaki. Dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Petikan daripada surah Al-Baqarah ayat 261 tadi. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita seperti mana apa yang disabdakan oleh baginda alaihi salatu wassalam. Saat kita memberi, kita mengeluarkan harta. Ianya digambarkan seperti mana sebiji benih. Lalu tumbuh daripadanya 7 tangkai. Bagi setiap tangkai itu ada 100 bijian. Secara tidak langsung ianya melengkapkan kepada 700 kali ganda. Dalam hadis Rasulullah tadi, Rasulullah menyatakan kelebihan, ganjaran kebaikan yang dilakukan oleh kita, ianya 10 kali ganda sehingga 700 kali ganda. Gandaannya di sisi Allah. Ini melihat kepada amalan yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, melainkan puasa. Kita tengok, ibadah yang kita lakukan tadi ada gandaannya di sisi Allah bermula daripada 10 kali ganda sehingga 700 kali ganda. Itu ibadah-ibadah yang lain. Ini amalan-amalan yang lain. Melihat kepada hadis tadi. Melainkan firman Allah, melainkan puasa. Maka sesungguhnya ianya bagiku. Dan akulah yang akan memberi balasan dengannya. Dia meninggalkan syahwat. Dan juga makanannya karenaku. Bagi seorang yang sedang berpuasa itu ada 2 kegembiraan. Kegembiraan saat ia berbuka puasa. Dan kegembiraan ketika mana ia bertemu dengan Tuhannya. Dan bau mulut. Bau mulut seorang yang sedang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada bau wangian kasturi. Kita kembali merenung hadis di atas. Ini juga di antara kata-kata semangat, kata-kata rangsangan daripada Rasulullah, kata-kata motivasi baginda alaihi salatu wassalam kepada kita. Iaitu saat kita mengerjakan kebaikan, ianya dilipat kali ganda sehingga 700 kali ganda. Bermula 10 kali ganda sehingga 700 kali ganda. Ini adalah perniagaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah lubuk saat kita mengerjakan kebaikan. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengerti berapakah gandaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Manakala yang kedua, itu ibadah-ibadah yang lain. Adapun puasa hanya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala semata ganjarannya. Kemudian pada perkara yang ketiga yang dapat kita ambil daripada hadis itu, iaitu kita dikurniakan 2 kegembiraan. Tak kala kita berbuka puasa, seronok kita nak buka puasa. Tuan-tuan, ibu-ibu, seronok kita nak buka puasa. Itu yang pertama. Yang keduanya kegembiraan tak kala kita bertemu dengan Allah. Kenapa kita bergembira bertemu dengan Allah? Ya, kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala yang mana di dunia dahulunya kita berpuasa. Ibadah ini adalah ibadah yang cukup digemari oleh Allah Subhanahu wa taala tak kala kita berpuasa. Mungkin ada soalan daripada tuan-tuan, puan-puan. Soalan Ustaz. Kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman melainkan puasa itu baginya? Sedangkan ibadah yang lain pun kita kena buat kerana Allah juga. Ibadah yang lain pun ianya dikurniakan ganjaran oleh Allah. Ibadah yang lain selain daripada puasa, ianya juga dinilai oleh Allah. Betul, puasa, solat kita, zakat kita, haji kita, umrah kita, semuanya dinilai oleh Allah. Kenapa di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman melainkan puasa? Sedangkan ibadah yang lain pun Allah nilai. Kenapa sekarang Allah kata melainkan puasa? Tuan-tuan puan-puan, melainkan di sini adanya pengkhususan daripada Allah. Allah mengkhususkan ibadah ini jika dibandingkan dengan ibadah yang lain. Bahkan di sana para ulama mengetengahkan pandangan melihat kepada hadis tadi. Kenapa Allah khusus puasa? Kenapa Allah khusus puasa sedangkan ibadah yang lain juga ianya dinilai oleh Allah? Puasa di antara pandangan yang diketengahkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, kerana puasa ianya juga di antara sifat-sifat Allah. Hari ini, kenapakah ibadah puasa adalah ibadah yang paling digemari oleh Allah? Sebab puasa saat kita tidak makan, Allah tak makan. Yang mana tidak makan dan juga minum itu di antara sifat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita berpuasa, kita tidak makan, kita tidak minum.
yang mana ianya di antara sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu, saat kita berpuasa ini, kita berada pada keadaan yang cukup digemari oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita sedang bersifat dengan sifat yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala saat ini. Itu di antara pandangan. Kemudian, di antara pandangan, kenapa puasa ini dinisbahkan oleh Allah, sedangkan ibadah yang lain pun Allah Subhanahu Wa Taala menilai juga. Kenapa pada hadis tadi Allah menyatakan khusus tentang puasa? Kerana ianya satu gandaan kemuliaan bagi mereka yang berpuasa. Allah memuliakan kita. Hari ini saya, tuan-tuan, ibu-ibu, kita berpuasa, anak-anak kita berpuasa. Allah memuliakan kita dengan ibadah ini. Allah memuliakan kita dengan ibadah berpuasa ini. Sebab itu Allah menyatakan secara khusus yang mana nilaian puasanya ianya ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pada makna yang kedua. Makna yang ketiga, kenapakah pada puasa ini kita kata ada eksklusifnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Kerana ianya jauh daripada riak. Hari ni contoh tuan-tuan perempuan, kita semua puasa, siapa kita riak? Siapa riak di antara kita? Ada tak kita rasa kita riak? Contoh, kita solat sunat di masjid. Kadang-kadang tu rasa juga perasaan kita. Rasa. Orang lain tak buat, kita seorang yang buat, aku yang terbaik. Contoh. Kita rasa. Kita ingin menzahirkan ibadah kita tadi, riak kita. Puasa. Saat ini semua umat Islam berpuasa. Ada ke tak di kalangan kita riak dengan puasanya? Tak rasa kita riak sebab kita buat. Semua kita buat. Jadi, ini di antara perkara yang ketiga kata Imam An-Nawawi rahimahullah. Sebab puasa kita sekarang, ianya jauh daripada kita riak. Jauh daripada kita riak. Bahkan ianya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala semata. Macam zakat, kita nampak ada resit. Kita keluarkan zakat, keluarkan resit, semua dilihat. Solat kita juga dilihat. Ada kalanya solat yang wajib kita zahirkan. Solat fardu, wajib kita zahirkan. Adapun puasa, ianya tersembunyi. Seorang pun tak tahu. Kita berada di rumah kita sekarang, kita order je Grab makanan, Food Panda contoh. Tok Imam tak tahu, Bilal pun tak tahu, Tok Siap pun tak tahu juga. Kita order je, sampai je depan rumah kita. Siapa yang tahu kita puasa, kita tak puasa? Kita makan Maggi di rumah kita, siapa tahu kita puasa, kita tak puasa? Kita minum air tandas contoh. Kita minum air dalam tandas, siapa yang tahu kita puasa, kita tak puasa? Ini hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu, Allah mengkhususkan ibadah puasa ini jika dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Di sana ada beberapa pandangan yang diketengahkan juga oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Cuma kita tekankan tiga makna tadi kenapa puasa ini ianya dinisbahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saat kita melihat ganjaran yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tadi, bahkan di sana di antara adab yang mesti kita pelihara diri kita, iaitu mengumpat. Maaf saya sebut dalam bab ni tuan-tuan. Ini sebagai peringatan kepada saya terutamanya. Kadang-kadang pun kita gatai tangan kita, gatai juga tangan kita nak komen. Yalah, kebetulan ada isu tertentu yang kita ada masalah dengan pihak B. Kita tidak mempersetujui pihak B sebagai contoh. Jadi dia kemukakan ataupun kita kata kita baca dalam media portal sebagai contoh, kita tak puas hati dengan dia. Jadi kita pun komen di wall dia dengan bahasa-bahasa yang tidak baik, dengan ungkapan-ungkapan yang tidak sihat. Ini adalah perkara akhlak yang jauh daripada akhlak Islam seperti mana ianya telah diterapkan oleh baginda alaihi salatu wassalam. Terutamanya kita sedang berpuasa. Dalam ketika mana kita sedang berpuasa ini, iaitu kita perlu menjaga bahasa kita. Kita perlu menjaga bahasa, kita perlu menjaga tulisan kita, ungkapan kita. Bahkan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyatakan secara khusus melalui bab ini di dalam Sahih Imam Muslim rahimahullah, katanya babun hifzul lisani lis-shaim, bab menjaga lidah, hifzul lisani, menjaga lidah seorang yang sedang berpuasa. Berteraskan sepotong hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang mana pernah baginda alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza asbaha ahadukum yawman sha'iman fala yarfuth wala yajhal,
fa inni mur'un syatamahu aw qatalahu falyaqul inni sha'ib. Daripada Abu Hurairah, pernah baginda alaihi salatu wasallam bersabda, apabila berpagi-pagian kalian pada satu hari sedang ia berpuasa, maka jangan dia mengeluarkan ungkapan yang tidak baik. Jangan dia mengeluarkan ungkapan yang kotor. Hari ini kita kurang bercakap. Kita berada pada zaman yang kurang bercakap. Kadang-kadang kita dengan rumah kita WhatsApp je. Kita WhatsApp nak cakap, kita WhatsApp je pada dia. Kita berada pada zaman itu. Jadi, mafhumnya sama. Seperti mana kita bercakap dengan tulisan yang kita tulis di dalam media sosial kita. Maka Rasulullah menerapkan kepada kita jangan sesekali dia mengeluarkan ungkapan yang keji. Ungkapan yang keji jangan kita keluarkan. Kita mengumpat orang ungkapan keji, kita menyebut keburukan tentang seseorang, ini juga di antara ungkapan keji. Dalam hadis yang diriwayatkan juga oleh Imam Muslim rahimahullahu taala daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, atadruna mal ghibah? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala dhikruka akhaka bima yakrah. Qila afara'aita in kana fi akhi ma aqulu. Qala in kana fihi ma taqul faqad igtabtahu wa in lam yakun fihi faqad bahattahu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, tidak diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kata Abu Hurairah. Pernah Rasulullah menimbulkan soalan, adakah kalian mengerti apakah yang dimaksudkan dengan ghibah, dengan mengumpat itu? Korang tahu tak apa makna dia? Lalu mereka menjawab, iaitu para sahabat radhiyallahu taala anhu menjawab, Allah dan juga Rasulnya sahaja yang mengerti. Lantas baginda alaihi salatu wasallam bersabda, kamu menyebut tentang saudaramu melalui perkara yang dibenci olehnya. Kita sebut benda yang dia tak suka. Ini mengumpat. Lalu dikatakan kepada baginda, apa pandangan kamu? Iaitu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, apa pandangan kamu sekiranya aku berkata kepada saudaraku itu apa yang terdapat padanya? Aku sebut benda betul. Apa yang terdapat padanya aku sebut. Apa pandangan kamu? Lalu baginda alaihi salatu wasallam bersabda, sekiranya apa yang ada padanya melalui apa yang kamu sebut itu, maka kamu telah mengumpatnya. Dan sekiranya apa yang kamu nyatakan itu tidak ada padanya, maka kamu telah menyatakan ungkapan dusta tentangnya. Hadis ini adalah hadis yang berbicara tentang mengumpat. Mengumpat, tuan-tuan, perempuan. Mengumpat. Iaitu kita menyatakan kepada seseorang benda yang dia tak suka. Rasulullah kata secara jelas, zikruka akhaka bima yakrah. Kamu menyebut kepada saudara kamu itu benda dia tak suka. Benda dia tak suka. Sebelum ni kita faham bila sebut mengumpat, kita kutuk orang di belakang. Itu kefahaman kita. Padahal dalam hadis ini Rasulullah menyatakan mengumpat itu saat kita berkata kepada seseorang, kepada saudara kita, benda dia tak suka. Dan kita ingatkan semula nakal-nakal dia dulu. Dia tak suka benda tu. Contoh, kita jumpa lama, kita tak jumpa dia 30 tahun. Jumpa, Mat, kau sekarang ni jadi manusia juga. Kemudian kita ingatkan semula benda-benda dia buat dulu. Jangan. Benda yang dia tak suka, jangan kita sebut. Sebab sekarang kita sedang menyakitinya. Kita sedang mengumpatnya. Walaupun benda itu betul. Dia buat betul. Hal ini juga ditimbulkan persoalan oleh para sahabat. Saat mereka kembali berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa pandangan kamu sekiranya kepada saudaraku, apa yang aku katakan itu betul? Memang benda itu dia buat. Aku sebut." Ini pun ditegah oleh baginda alaihi salatu wassalam. Jika sekiranya apa yang kamu kata tentangnya dan memang benar apa yang dilakukan olehnya, kamu sedang mengumpatnya. Dan sekiranya apa yang kamu katakan dia tidak melakukan, dia tak buat, maka kamu telah menyatakan ungkapan yang batil kepadanya. Tuan-tuan, perempuan yang dirahmati serta dikasihi sekalian. Jadi melihat kepada hadis tadi berbicara kepada kita, iaitu saat kita berpuasa,
jangan kita mencerca. Timbul soalan. Ustaz, malam ni lepas kita buka puasa, bolehlah kita kutuk orang, kita maki hamun orang dan kita tak puasa? Macam mana tuan-tuan, perempuan? Boleh ke tak kita kutuk orang, kita maki hamun orang, kita bukan sedang berpuasa? Dah buka puasa, kita buka puasa, kita terus kutuk imam, contoh. Kita buka puasa terus kita kutuk AJK Masjid, terus kita kutuk jawatan kuasa penduduk, contoh. Boleh ke tak? Tak boleh juga. Jadi kenapa tadi Rasulullah menyatakan kepada kita saat sedang berpuasa, jangan kita mengeluarkan ungkapan yang tidak baik. Jangan kita faham bila kita tak puasa kita boleh kutuk orang. Tak. Sebenarnya ini adalah didikan Rasulullah. Luar pun haram juga. Luar daripada kita sedang berpuasa pun haram juga. Yang kan orang kita tuan-tuan perempuan, dia boleh type, dia boleh komen di Facebook, contoh. Dia kata nasib baik aku sedang berpuasa. Aku ingat juga aku sedang puasa ni. Tunggu aku buka puasa sekarang, aku kutuk apa? Jangan. Sedang berpuasa pun tak boleh, luar daripada berpuasa pun tak boleh juga. Kenapa Rasulullah mengkhususkan tentang puasa, tuan-tuan, perempuan? Kenapa Rasulullah menyatakan puasa? Maka tak boleh kita mengeluarkan ungkapan tidak baik. Kenapa? Sebab puasa ini mendidik. Ianya adalah tarbiyah. Didikan daripada puasa. Kita tengok berhasil ke tak puasa kita siang hari, malam harinya macam mana? Malam hari saya macam mana? Malam hari tuan-tuan, perempuan bagaimana? Siang hari kita berpuasa, kita jaga bahasa kita, kita lengkapkan dengan ibadah kita. Kita nilai pada malam hari. Adakah kita mengumpat orang? Adakah kita mengeluarkan ungkapan-ungkapan yang tidak baik? Menunjukkan didikan kita di siang harinya tidak ada kesan. Kemudian kita lihat pula apabila berlalunya Ramadan. Syawal kita bagaimana? Bahasa kita jaga ke tak? Ungkapan kita bagaimana? Tulisan kita jaga ke tak? Ini adalah hasil didikan sepanjang Ramadan. Nilaian ianya akan dilihat selepas daripada Ramadan. Tuan-tuan, perempuan dirahmati sekalian. Sebab itu dalam bab ini, ini tentang puasa. Begitu juga dalam ibadah-ibadah yang lain, tuan-tuan. Perempuan. Bahkan kita sedia maklumi di sana di antara pendedahan dari kalangan para ulama. Sebagai contoh dalam bab haji. Di antara tanda seorang itu hajinya mabrur, iaitu bertambah amalan kebajikannya apabila ia melaksanakan haji. Ini di antara tanda-tanda lah. Begitu juga kita berpuasa sekarang pada bulan Ramadan dengan ibadah membaca Al-Qurannya, dengan ibadah kita mendirikan malamnya, hasilnya kita akan lihat selepas daripada Ramadan nanti, tuan-tuan. Perempuan dan rahmat sekalian. Jadi wallahu ta'ala alam, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada kali ini, beberapa faedah yang dapat kita simpulkan hasil daripada awal perbicaraan kita, iaitu yang pertama, kita mesti menjaga ungkapan dan juga tulisan kita. Pastikan kita komen di ruang komen media sosial dengan komen-komen yang membina. Jangan kita mengherdik walaupun kita ingin menegur. Kita nak tegur dia tapi kita mengeluarkan bahasa yang kotor. Jangan. Ini yang pertama. Yang kedua, di antara perkara yang dapat kita ambil hasil daripada perbicaraan kita sebagai rangsangan kepada kita untuk terus melipat kali gandakan ibadah amalan kita sepanjang Ramadan ini, iaitu gandaannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dilipat kali ganda bermula daripada 10 sehingga 700 kali ganda. 10 sehingga 700 kali ganda. Ini melihat kepada ibadah-ibadah yang lain, bukan hanya puasa je. Mana-mana ibadah yang kita lakukan, nilaiannya di sisi Allah dilipat 10 sehingga 700 kali ganda yang hanya diketahui nilaiannya oleh Allah. Manakala, faedah yang ketiga yang dapat kita ambil hasil daripada perbicaraan kita kali ini, iaitu saat kita berbicara tentang baginda alaihi salatu wassalam, baginda adalah manusia yang paling pemurah. Pemberian daripada seorang yang memiliki kepada mereka yang berhak. Bahkan maksud hadis tadi ianya lebih umum jika dibandingkan dengan sedekah. Bukan hanya sedekah je, apa juga kebaikan, baginda alaihi salatu wassalam adalah manusia yang paling bersungguh-sungguh. Faedah yang terakhir dapat kita ambil,
iaitu dengan kesempatan Ramadan yang ada ini, kita banyakkan membaca dan mempelajari Al-Quran. Kita banyak membaca dan mempelajari Al-Quran. Kita ada masalah dalam bacaan Al-Quran, kita hubungi imam kita. Kita tanya imam, imam ada masa ke tak? Boleh tak saya nampak live WhatsApp video sebagai contohnya. Ini kita boleh lakukan dengan teknologi yang ada sekarang. Dan saya yakin dan kita boleh lihat bagaimana hari ini kebanyakan kita belajar hari ni jarak jauh macam sekarang lah. Begitu juga kita boleh kontak imam kita, kita maklumkan AJK surau, kita nak baca Al-Quran, nak betulkan bacaan Fatihah kita sebab bacaan itu adalah bacaan fardu, rukun dalam solat kita, dan kita gunakan kesempatan yang ada ini hanya kita dengan imam sahaja. Senang kita buka handset kita, kita maklum pada imam, kita nak suruh imam semak kita punya bacaan surah kita. Kerana ini juga di antara ibadah yang dititik beratkan oleh baginda alaihi salatu wassalam pada setiap malam Ramadan, yang mana datang mengajar baginda adalah Jibril sendiri. Jadi pastikan guru kita itu lebih afdal daripada kita lah. Jangan kita dengarkan bacaan kita kepada orang yang yang lebih kurang daripada kita je. Pastikan kita mencari guru kita yang lebih afdal bacaannya daripada kita, lebih baik bacaannya. Dan mungkin tuan-tuan puan-puan sedia maklumi, mungkin kita boleh maklumkan AJK surau kita. Jadi sekali itu sahaja yang sempat saya kongsi pada kali ini. Saya memohon dimohon kemaafan sekiranya bahasa saya menyentuh mana-mana pihak atau ungkapan saya menyentuh peribadi tuan-tuan perempuan. Saya memohon dimohon kemaafan atas keterlanjuran budi bicara. Saya mohon tuan-tuan perempuan doakan saya, sebab saat kita sedang berpuasa ini adalah waktu yang paling mustajab kita berdoa. Hal ini juga bersesuaian oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala. 3 golongan di antara doanya tidak akan ditolak oleh Allah, di antaranya mereka yang sedang berpuasa. Kita sedang berada pada waktu yang terbaik, kita sedang berpuasa, maka pohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kan saya doakan saya di dalam doa tuan-tuan perempuan rahmat sekalian. Jadi wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.